wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi waffaqana li'ibadatihi wa ja'ala hadha al-yawma farhan li'ibadihi al-muttaqin alladhina fazu bi siyami ramadana wa qiyamih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Artinya, demi dari manusia yang menyempurnakan kejadian dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selamat Hari Raya Idul Fitri diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita baru saja melalui tarbiyah Ramadan yang merupakan suatu proses dalam melahirkan hamba Allah yang bertakwa. Antara ciri hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, ialah sentiasa mentaati Allah dan tidak mengingkari perintahnya, termasuklah ketika menyambut hari raya. Tanda taat, marilah kita penuhi hari raya kita dengan amal ibadah, di samping menjauhi larangan Allah seperti membuka aurat, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, hiburan yang melampau dan sebagainya. Dan ciri hamba Allah yang takwa juga sentiasa mengingati Allah dan tidak melupainya. Buktikan diri kita sebagai hamba Allah, bukannya hamba Ramadan, yaitu jangan pada bulan Ramadan sahaja kita melawan hawa nafsu, sedangkan bila menyambut hari raya maka kita menjadi hamba kepada nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Ciri hamba Allah yang bertakwa seterusnya ialah sentiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufuri nikmatnya. Tidakkah kita berasa malu menyambut hari raya dengan amalan maksiat, sedangkan hari raya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ia umpama kita menyertai majlis jemputan orang tetapi melakukan perkara yang tidak disukai oleh tuan rumah. Sempena menyambut hari raya juga, marilah kita sama-sama berdoa agar meraih tawaran Allah yang dijanjikan sepanjang Ramadan baru lalu, yaitu rahmat, keampunan, dosa yang dijauhkan daripada azab neraka. Kita tidak mahu termasuk dalam golongan yang jauh daripada rahmat Allah, sebagaimana yang diberitahu
diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongan yang keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosanya belum lagi diampun oleh Allah. Ingatlah bahawa kita bukan mahu menyambut hari raya dunia sahaja. Sebaliknya, apa yang lebih kita idamkan ialah menyambut hari raya dalam syurga Allah di akhirat nanti. Ikhwanil muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Renungilah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Maksudnya, sesiapa yang mahu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Gema takbir, membesarkan Allah dan tahmid memuji Allah yang berkumandang setiap kali tibanya hari raya, mestilah meresap ke dalam hati sanubari, bukan setakat disebut di mulut sahaja. Pastikan laungan hari raya itu menjadi ikrar taat setia kita kepada Allah dalam setiap tindak tanduk kita, termasuk menyambut hari raya yang merupakan hari gembira. Nikmat hari raya ini mesti digunakan untuk merapatkan lagi hubungan kekeluargaan dan silaturahim sesama kita. Hubungan ini semakin renggang walaupun kemudahan perhubungan dan sistem maklumat yang semakin canggih. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga suasana kasih sayang terabai yang memberi kesan buruk bukan sahaja dalam keluarga, malah melarat kepada masyarakat sekitar. Kes penceraian yang semakin meningkat ketika masyarakat semakin terpelajar disebabkan suami atau istri gagal menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Harapan untuk hidup mewah tidak tercapai, akhlak pasangan yang tidak baik, mengutamakan kawan lebih daripada pasangan, di samping campur tangan pihak ketiga sebagai penghasut, termasuk ahli keluarga terdekat dan faktor-faktor lain. Begitu juga penderaan terhadap anak-anak, ditambah dengan masalah penderhakaan kepada kedua ibu bapa semakin menjadi-jadi. Oleh itu, jadikanlah hari raya di dalam menyuburkan kembali kasih sayang, supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang memutuskan silaturahim, apatah lagi menjadi golongan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak yang sempat hidup bersama kedua ibu bapa atau salah seorang daripada keduanya, namun tidak berusaha berbuat baik kedua ibu bapa dengan berbagai alasan. Betapa ramai ibu bapa yang sanggup mati demi memastikan anaknya terus hidup, sedangkan betapa ramai anak-anak yang menginginkan ibu bapanya lekas mati supaya tidak lagi menjadi bebanan hidup. Ingatlah Islam meletakkan ibu bapa di tempat yang mulia. Keredaan Allah terletak kepada keredaan ibu bapa. Kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan ibu bapa. Sekiranya ibu bapa kita telah meninggal dunia, jangan lupa untuk kita doakan kesejahteraan mereka ketika berada di alam barzakh dan di akhirat nanti. Jangan hanya tahu makan harta pusaka, jerih penak lelah ibu bapa, sedangkan sepotong doa pun susah dipanjatkan ke hadrat Allah buat ibu bapa. Laksanakanlah perintah Allah sebagaimana tersebut di dalam ayat 24 Suratul Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya
memelihara dan mendidikku semasa kecil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi, tarbiyah Ramadan yang bukan sahaja menahan perut daripada lapar dan dahaga, malah daripada sumber haram, di samping mengawal seluruh panca indera, yaitu tangan, kaki, mata, telinga, lidah, kemaluan, termasuk hati daripada melakukan maksiat kepada Allah. Di mana tarbiyah ini sekiranya dihayati betul-betul dalam kehidupan, sudah pasti lahir ramai pemimpin sebaik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang senantiasa mengeluh bimbang sekiranya masih ada walaupun seekor kambing yang tersepit di ujung negara, akibat beliau tidak sempat membantunya. Pasti lahir pemimpin sehebat Sayyidina Umar Al-Khattab yang pernah mengungkap, sekiranya rakyat lapar, maka aku ini menjadi orang pertama yang merasa lapar itu. Dan sekiranya rakyat telah kenyang, biarlah aku orang terakhir yang merasainya. Semakin ramai lahir pemimpin Sa'adil Umar Ibnu Abdul Aziz yang sentiasa menekankan sekiranya pemimpin hidup dalam kemewahan, maka rakyat terus menderita dalam kemiskinan. Sebaiknya sekiranya pemimpin sanggup membuang segala kekayaan, maka rakyat pasti merasai nikmat kekayaannya. Kita tidak mahu terus mendengar seruan agar rakyat berjimat cermat, termasuk arahan terbaru agar sungguh ada pendingin suara, pendingin udara di semua bangunan kerajaan akan ditetapkan tidak kurang daripada 24 darjah Celcius. Sedangkan kediaman rasmi dua pemimpin utama negara menjejah RM 10.2 juta bagi bil elektrik dan RM 1.9 juta untuk bil air untuk 5 tahun, yaitu dari tahun 2006 hingga 2010. Di mana jika jumlah itu dibahagikan mengikut bulan, kerajaan membelanjakan RM 160.000 untuk bil elektrik dan RM 33.000 untuk bil air sebulan. Betapa tingginya kos wang negara dihabiskan begitu saja ketika rakyat dibebankan dengan kenaikan harga barang dan tarif elektrik. Itu belum dikira lagi dengan projek mega untuk menunjuk-nunjuk bukan untuk kepentingan awam, di samping pecah amanah dan rasuah yang melibatkan berbilion-bilion harta rakyat. Akhirnya yang Papua miskin, yang kaya makin kaya. Kita jangan menjadi orang yang menyebabkan kemiskinan semakin jelas timbulnya. Tanda kiamat antaranya tidak mengambil berat tentang pemilihan pemimpin, sebagaimana amaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa iza buji'atil amanah fantazir as-sa'ah, qala kaifa idha'atuha, qala idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Maksudnya, maka apabila telah jelas penyelewangan terhadap amanah, maka tunggulah kebinasaan. Tanya sahabat, bagaimanakah berlakunya penyelewengan? Sabdanya, apabila diserahkan urusan memikul amanah kepada bukan orang yang berkelayakan, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 32 surah Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Maksudnya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka yang mengenainya diri, menganyanya diri sendiri. Ada yang bersederhana dan ada yang berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dan demikian itu adalah kurniaan yang amat besar. Berlalunya Ramadan
bukan berarti berpisahnya kita daripada hidup bersama Al-Quran. Bukan sahaja dari sudut pembacaan, malah meliputi pemahaman seterusnya pelaksanaan sistem Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ibadat khusus, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Dalam ayat 32 surah Fatir contohnya menggambarkan tiga kelompok manusia yang berbeza pendirian terhadap Al-Quran, yaitu satunya golongan yang menganiaya diri sendiri, yaitu golongan yang kesalahan dosa. Mereka lebih banyak daripada pahala. Kesalahan dosa mereka lebih banyak daripada kebaikan. Sebabnya mereka tidak membaca Al-Quran, memahami, apatah lagi beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Akibat jahil tentang agama sendiri, maka mereka mudah teriku-riku dengan cara hidup barat yang negatif, termasuk masalah lelaki berpakaian dengan dan bersikap seperti perempuan, yang dinamakan bondan, atau perempuan berpakaian dan berperangai seperti lelaki yang dinamakan tomboy, semakin bertambah. Kadang-kadang sikap masyarakat yang suka menggunakan khidmat bondan dalam menghias pengantin perempuan, sedangkan ia adalah haram, menyebabkan penyakit ini semakin merebak. Apa yang lebih teruk, bila masalah penukaran jantina melalui pembedahan alat kelamin sudah berleluasa, sehingga ada tuntutan mahkamah untuk mengiktiraf penukaran jantina di kalangan umat Islam sendiri. Ingatlah amaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas, katanya, la'anan nabiyyul mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Maksudnya Nabi telah melaknat para pondan dari kalangan lelaki dan para perempuan yang menyerupai lelaki, yaitu dari segi pemakaian dan tutur kata. Golongan kedua yang bersederhana, yaitu golongan di mana kesalahan dosa mereka sama banyak dengan pahala. Mereka adalah golongan yang membaca Al-Quran tetapi belum bersedia melaksanakan isi kandungannya, yang terdiri daripada hukum hakam Allah. Ingatlah kita kepada suatu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud akan zahir di kalangan umatku di akhir zaman, orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran hanya sampai ke halqumnya sahaja, tetapi tidak sampai ke dalam hati. Golongan yang ketiga, golongan yang berlumba-lumba berbuat kebaikan. Mereka amat banyak melakukan kebaikan dan jarang membuat kesalahan. Mereka adalah golongan yang bersedia melaksanakan hukum Al-Quran dalam kehidupan seharian. Inilah golongan yang mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dalam ayat 64 surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Sadaqallahul azim, yang berarti, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimah yang bersamaan antara kita dengan kamu, yaitu kita semua tidak menyembah malaikat Allah dan kita tidak sekutu dengannya sesuatu pun juga. Dan janganlah pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk menjadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. Kemudian jika mereka ahli kitab itu berpaling, yakni enggan menerimanya, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Kita menyambut hari raya tahun ini dalam suasana sambutan kemerdekaan negara kali ke-54. Namun hubungan antara kaum dan agama bagaikan terus dilanda masalah besar, terutama isu kaum dan agama dijadikan modal politik demi kepentingan diri bukannya
mahu diselesaikan sebagaimana yang diajar oleh Islam. Api perkauman dan perbedaan agama dihangat melalui TV, radio, akhbar, internet agar rakyat menjadi risau dan mencari jalan singkat untuk terus mengekalkan kezaliman pemimpin. Masalah murtad yang kembali hangat dibicara tahun ini bermula dengan jawapan Menteri dalam Parlimen bahawa Mahkamah Syariah menerima 863 kes permohonan untuk menukar status agama Islam dari tahun 2000 hingga 2010, di mana 168 diluluskan walaupun selepas itu pelbagai alasan diberikan, sama ada yang diluluskan bukan murtad tetapi disahkan tidak Islam sejak awal lagi, dan alasan kesilapan nama seperti nama orang Islam sehingga ditulis beragama Islam tetapi apabila dirujuk semula maka ditukar status kepada bukan Islam. Adanya umat Islam yang terpaksa menerima bantuan gereja dan kuil atas alasan payah mendapat bantuan kebajikan dan zakat, di mana ia dibimbangi dimurtadkan dengan secara halus. Begitu juga dakwaan, ada guru tuition mengajar muridnya beragama Islam menyanyikan lagu memuji kebesaran Nabi Isa. Sebuah pusat tuition dan sekolah yang telah mengajar murid-murid Islam tahun 1 tentang perkara-perkara yang membabitkan agama Kristian. Dilaporkan juga murid yang belajar secara percuma daripada sekumpulan pemuda-pemudi bukan berbangsa Melayu di kawasan itu telah diajar menyanyikan lagu memuji Nabi Isa sambil menunjukkan isyarat tangan simbol salib. Selain itu, murid-murid itu juga dikatakan mampu bercerita kisah Nabi Isa, termasuk Nabi Isa disalib dan diterapkan ajaran Kristian secara halus ketika belajar. Berita-berita ini semua wajib diberi perhatian dengan beberapa tindakan segera, yaitu pertama, undang-undang murtad wajib digubal secara segera, dan penguatkuasaan undang-undang menyekat orang bukan Islam daripada memurtadkan sahaja tidak mudah diperdaya, malah mampu memberi penjelasan Islam terhadap bukan Islam. Kedua, apa yang lebih penting ialah ilmu agar umat Islam bukan sahaja tidak mudah diperdaya, malah mampu memberi penjelasan Islam terhadap bukan Islam. Ketiga, dari segi kebaikan umat Islam mesti diambil tahu oleh semua pihak, terutama pemimpin, agar mereka tidak menagih simpati daripada bukan Islam. Dan keempat, pemberkasaan dakwah Islam, kerana kita sepatutnya berasa maju dengan keadaan perkembangan Islam di Eropah, di mana mengikut suatu kajian dalam setiap 4 warga barat seorang daripadanya adalah Muslim, dan peneliti barat menganggarkan dalam tempoh 50 tahun ke hadapan Eropah akan menjadi salah suatu pusat utama perkembangan Islam. Padri melahirkan kebimbangan apabila gereja seluruh dunia semakin lengan dan banyak yang bertukar menjadi masjid. Dan kelima, perlu diperbanyakkan lagi dialog antara ulama Islam dengan orang bukan Islam agar api perbalahan antara agama dapat diredakan. Isu agama mesti diselesaikan secara agama, bukan melalui hawa nafsu, kerana ia boleh membawa kerugian dan kerosakan. Perundangan ilmu dan dakwah mesti bergerak selari agar dakwah Islam kembali. Perkembangan pesat dan pemusuhan terhadap Islam dapat ditangani dengan penuh bijaksana. Kita tahu bahawa Yahudi dan Kristian sentiasa memusuhi kita, tetapi dengan kebijaksanaan kita berdepan dengan jarus dan senjata mereka, sepastinya akan terserlah bahawa Islam itu agama yang tinggi. Tiada agama dan sistem lain yang dapat menandingi Islam. Islamlah nascaya kita selamat dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته وأطيعوه واعلموا أن الله يحب المتقين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Maksudnya adalah orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. Mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baik pahala dari hari akhirat. Muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian, takbir kemenangan yang dilaungkan adalah tanda kejayaan dalam tarbiyah Ramadan yang telah kita sama-sama lalui untuk lahir sebagai umat yang begitu yakin dengan sistem Al-Quran. Di samping tarbiyah melalui ibadat puasa dan zakat fitrah, menyuburkan lagi perasaan mengambil berat tentang penderitaan saudara seagama yang lain, terutama di Palestin, Iraq, Afghanistan, Selatan Thai yang dilanda peperangan. Tidak ketinggalan krisis kebuluran dan perang saudara di Somalia yang memerlukan perhatian dan bantuan yang sewajarnya daripada kita semua. Beberapa negara umat Islam yang lain sedang menghadapi perang saudara kerana mahu menggantikan pemimpin yang zalim, seperti di Syria setelah musuh Islam memainkan peranan besar melalui NATO dalam menggulingkan Gaddafi di Libya. Tumbangnya pemimpin diktator satu demi satu, terutama di bumi Arab dan Afrika, bermula di Tunisia, diikuti Mesir, merebak ke Yaman, menyedarkan semua pihak bahawa tiada kerajaan yang mampu kekal, terutama jika diperintah secara zalim. Kita doakan semoga pertukaran pemimpin baru lebih menguntungkan Islam dan umatnya, bukannya meneruskan lagi kezaliman dan jahiliyah pemimpin sebelum itu. Pemimpin negara kita sewajarnya belajar daripada apa yang berlaku agar tidak terus kemaruk untuk mempertahankan kuasa dengan secara bercanggah dengan sistem demokrasi, apatah lagi Islam. Kita mahu meruntuhkan penguasaan Yahudi terhadap dunia juga, maka kita wajib kita menyokong usaha murni kerajaan negeri yang sedang berusaha memperkasakan semula penggunaan dinar emas dan dirham perak, termasuk mulai tahun ini melancar pembayaran zakat dengan dinar dan dirham. Oleh itu marilah kita sama-sama memikir dan memiliki dinar dan dirham yang sememangnya lebih stabil berbanding wang kertas yang terbuka kepada penipuan dan kerugian yang ketara. Nilai wang kertas yang hanya bersandar kepada kepercayaan pengguna semata-mata, sepastinya suatu hari nanti nilainya tidak lebih daripada kertas buruk. Kita hari ini ditipu dengan istilah inflasi yang menyebabkan harga barang naik, sedangkan yang sebenarnya harga barang tidak naik.
sebaliknya nilai uang kertas yang jatuh merudum. Sama-sama kita berpikir bagaimana Amerika Syarikat yang dikuasai oleh Yahudi yang memiliki jumlah hutang paling tinggi di dunia, tapi mampu menguasai kita. Sistem Yahudi yang meletakkan orang berhutang lebih kaya daripada orang berharga melalui penipuan yang dicipta. Tanyalah diri kita, sama ada Yahudi yang hebat atau kita yang bodoh kerana terus menjadi hamba kepada sistem Yahudi. Yahudi akan terus berada di atas jika kita terus rela diperbodohkan selama-lamanya untuk berada di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Fitri diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Banyakkanlah bersedekah agar mereka yang memerlukan bantuan turut bergembira dan ziarahilah sanak saudara pada hari yang mulia ini bagi merapatkan lagi tali persaudaraan. Rebutlah peluang untuk menambah saham akhirat dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal bagi menyambut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma tabi'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Maksudnya sesiapa yang telah berpuasa fardu Ramadan kemudian diikuti pula dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka adalah pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي كشمير وفي الهند وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي جنوب بلين وفي إندونيسيا وفي تايلاند وفي بلدنا ماليزيا هذا خاصة. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان وفي كل مكان. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود من والاهم. اللهم عليك بالنصارى ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك بالأمريكان ومن والاهم. اللهم عليك ومن والاهم. اللهم عليك بأحزاب المشركين الطاغين الظالمين ومن والاهم. اللهم دمرهم تدميرا وتدبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن شيء الإسقام. تخصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اغفر المجاهدين في كل مكان وفي بلدنا هذا بلدان خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية وشهدها عبدك الحارس Disyariatika mereka Sultan ke bawah duli yang maha mulia Sultan Muhammad kelima As-Sultan daya di pertuan bagi negeri Kelantan Darul Naim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa dzikrullahi akbar. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana wa jami'i hasanatina waj'alha khalisatan liwajhikal الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.